Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan bercakap bersempena dengan kempen watan yang dianjurkan oleh Usra Khadijah, sebuah NGO wanita muslimah yang membawa mesej wanita sebagai tiang negara lah. Jadi kempen watan ni sebenarnya lebih memberi penekanan kepada memperkasakan wanita daripada segala aspek. Maknanya kalau kita cakap tentang women empowerment, dari sudut pandangan barat dia lebih kepada memperjuangkan hak-hak wanita dari sudut sama ataupun sama rata, sama hak, tuntutan yang sama hak kepada wanita berbandingkan dengan lelaki, dan dia lebih menjurus kepada hak kerjaya dan lebih menjurus kepada materialistik dan dunia lah. Tetapi bagi kita orang Islam, kita dah ada garis panduan yang sangat, orang kata sangat menyeluruh, sangat syumul, dan kita nak ajak melalui kempen ni, nak ajak kepada seluruh wanita, especially wanita muslimah di luar sana, supaya bersama-sama dengan kempen ini dalam memperkasakan diri kita sebagai seorang wanita muslimah demi untuk memahami peranan dan fungsi dalam segenap aspek kehidupan. Sebab itulah yang dianjurkan dalam Islam, ya, demi kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan kita sebagai individu, kehidupan keluarga, peranan dan sumbangan kita sebagai wanita dalam keluarga dan juga kepada masyarakat dan seterusnya kepada negara. Sebab semua tu dia ada rentetan dia dan dia ada domino effect dia kepada sejahteranya wanita, hebatnya wanita, dia akan akhirnya membawa kepada sejahtera dan hebatnya negara itu sendiri. Jadi di sini juga dalam kempen ni juga bersesuaian dengan penganjuran oleh NGO Usra Khadijah. Kenapa kita pilih Khadijah? Kenapa kita ambil semangat daripada Sayyidatina Khadijah? Kerana beliau merupakan sosok tubuh yang merangkumi keseluruhannya, kesyumulannya. Maknanya dekat sini beliau adalah merupakan sebagai seorang isteri, beliau juga merupakan sebagai seorang ibu. Kalau dalam Ummul Mukminin tu kita tahu Ummul Mukminin kita Sayyidatina Khadijah lah yang boleh kita ambil kuduah daripada seorang ibu. Dia juga merupakan seorang muslimah yang berkejaya kerana beliau bukan sahaja sebagai suri rumah tetapi beliau juga sebagai usahawan wanita, kan. Jadi kita ambil inklusifnya peranan Sayyidatina Khadijah itu di belakang Rasulullah SAW yang patut kita contohilah. Maknanya wanita seluruh negara ini patut contohi apa yang dibawa oleh Sayyidatina Khadijah itu dalam kesyumulan kehidupan kita sendiri. Siapa pun kita ada peranan kita. Siapa pun kita ada sumbangan yang patut kita berikan demi kesejahteraan, demi kebahagiaan sesebuah negara. Dan dia bermula, maknanya nak cakap pasal negara, nak cakap pasal masyarakat, dia akan bermula dengan diri wanita itu sendiri, kemudian keluarganya, sumbangan dia sangat besar kepada keluarga dan seterusnya kepada masyarakat dan negara. So dekat sini dalam kempen ni kita nak mempertegaskan tentang peranan wanita itu sendiri. Bagi saya, kita kena ubahlah daripada kita sebut suri rumah, kita lebih kepada suri ummah sebenarnya. Bila kita cakap tentang suri ummah, tak kira siapa kita, hatta sebagai seorang suri rumah sendiri pun kita ada sumbangan kita kepada ummah. Jadi itu lebih memperkayakan diri wanita itu sendiri dengan merasakan bahawa peranan dia sebenarnya besar, peranan dan sumbangan dia sebenarnya besar kepada negara. So dia tak rasa inferior, dia tak rasa dia sebagai orang yang duduk di rumah sahaja, sebagai orang yang hanya memberi fokus kepada keluarga sahaja, peranan dan sumbangan dia kecil. Tak, suri rumah itu sebenarnya adalah juga suri ummah. Hatta orang yang bekerja, wanita-wanita yang berkejaya tu juga, dia kena rasa diri dia sebagai suri ummah juga. Sebab apa sahaja pekerjaan yang dia buatkan, sumbangan dia itu adalah kepada ummah tu sendiri. Kita kena rasa macam itulah. Maknanya setiap wanita kena rasa macam tu supaya kita lebih bersemangat memberi tu, bukan memberi untuk diri kita dan keluarga kita sahaja, tetapi apa sahaja yang kita lakukan adalah untuk memberi kebaikan, kesejahteraan itu kembali kepada ummah tu sendiri. Jadi untuk pagi ni saya memilih untuk membincangkan ataupun untuk memperkatakan tentang peranan fungsi dalam aspek keluarga. Sebab apa saya pilih keluarga? Kerana dari keluarga itulah akan lahirnya individu-individu yang membentuk masyarakat, yang membentukkan negara tu nanti. Dan daripada keluarga itulah ada sebenarnya satu sosok tubuh yang sangat hebat sebenarnya, yang sangat memberi impak yang tinggi kepada individu-individu yang bakal dilahirkan daripada sebuah keluarga tu. Jadi untuk mendapatkan keluarga yang betul-betul function, yang betul-betul berfungsi melahirkan rija-rija
rijal, melahirkan kadir-kadir, melahirkan individu-individu yang akan membentuk ummah yang kita nak tu nanti. Jadi peranan seorang wanita dalam setiap keluarga itu sangat penting, dan di situlah kita nak bicarakan dekat sini pagi ni insya-Allah. Dan saya akan beri 3 tips lah bagaimana untuk kita seorang wanita itu boleh berfungsi dalam menjaga kerukunan rumah tangga demi melahirkan individu-individu yang betul-betul ada agenda untuk ummah. Betul ada agenda untuk ummah. Jadi keharmonian rumah tangga itu perlu sebelum kita dapat lahirkan rijal-rijal yang dapat berjuang ni nanti. Jadi pertama sekali bagi saya saya nak kongsikan di sini adalah tips yang pertamanya adalah untuk setiap wanita itu mempelajari ilmu ataupun mendalami ilmu. Bukan sahaja kalau dalam konteks rumah tangga ni, dia bukan sahaja kena belajar memahami ilmu kekeluargaan, tetapi dia kena juga memperkayakan diri dia dalam memahami ilmu perbezaan antara lelaki dan wanita, demi untuk dia mengetahui keperluan ataupun perbezaan pasangan dia. So dia kena ada ilmu tu, dia kena tahu apa dia peranan dia sebagai seorang wanita dalam keluarga, apa pula peranan suami. Dia juga kena tahu tentang perbezaan di antara wanita dan lelaki. Sebab kalau kita tak faham yang ini, dia akan berlaku banyak salah faham. Jadi kita kena belajarlah tentang perbezaan peranan. Kita juga kena belajar tentang perbezaan sikap dan sifat pasangan kita sendiri supaya kita lebih memahami dia dan keharmonian rumah tangga itu dapat dicapai. Kalau saya boleh kongsi dengan lebih lanjut lagi tentang ilmu ni tadi. Jadi manusia mesti mendalami ilmu tu dalam konteks rumah tangga, dalam konteks apa pun sekali. Sebenarnya ilmu merupakan lampu yang menyuluh jalan. Jadi ilmu tu penting. Kalau kita redah sahaja satu-satu rumah tangga tanpa kita memperkayakan diri kita dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya, kita mungkin melakukan satu kesilapan yang akan mengakibatkan kepada satu penyesalan di kemudian hari kelak. Jadi apa yang perlu kita buat adalah carilah, maknanya belajarlah. Dan majlis-majlis ilmu ni saya kira ada di mana-mana kan. Berusaha untuk mendalami ilmu. Kita sentuh sikitlah tentang perjuangan feminisme yang dilakukan di barat. Mungkin kerana mereka kurang kefahaman tentang peranan masing-masing. Para suami tak faham apa sebenarnya peranan dia sebagai suami. Isteri juga tak faham apa peranan dia sebagai isteri. Sedangkan dalam Islam semua benda tu dah clear cut. Semua benda tu dah ada dah. Keperincangan atau ketimpangan dalam faktor yang ini akan menyebabkan kita dekat negara Islam ni pun terikut-ikut cara barat. Sebab apa? Sebab yang lelakinya tidak berperanan. Para suami tidak berperanan seperti yang sepatutnya. Para ayah tidak berperanan seperti yang sepatutnya. Maka berlakulah kepincangan. Dan kepincangan ini yang menyebabkan hatta wanita-wanita muslimah sendiri merasakan mereka perlu fight untuk feminisme. So benda ni perlu dididik. Benda ni perlu disedarkan bahawa dalam Islam semua benda tu dah ada dah. Guidelines dia dah ada dah dan kita kena ikut je. Saya teringat satu kisah ataupun satu pesanan yang kami dapat waktu kami di Jepun dulu di Kyoto. Ada seorang brother tu daripada Egypt, daripada Mesir. So brother tu bagi kuliah lah pada kita orang kan. So brother tu sebut dia kata para suami kena ingat, every time you tengok isteri you ada buat satu kesalahan, dan maknanya dia kata mungkin dia buat satu jengkal kesalahan. Setiap kali isteri buat satu jengkal kesalahan, para suami kena suluh diri dia sendiri sebab mungkin you sendiri dah buat sehasta atau sedepa kesalahan. Maknanya dekat sini kita nak tekankan tentang peranan suami. Peranan suami sebagai ketua keluarga tu macam mana? Setiap kali apa je yang berlaku dalam keluarga, dia kena cepat suluh diri dia dan dia kena cepat reflect diri dia, muhasabah diri dia supaya dia tahu sebab sebagai ketua keluarga, anything that happens mesti berpunca daripada dia. Bila peranan ini diguna pakai dengan sebaiknya oleh para suami, oleh para ayah dalam setiap keluarga, saya rasa keharmonian itu dapat dicapai lah. Dia dapat membetulkan kesilapan, kesalahan si isteri, dan isteri pula kalau dia dapat terima peranan sang suami itu sebagai ketua dalam keluarga, itu pun akan sangat-sangat membantu. Dan nak tahu peranan masing-masing tu, dia kena pergi cari ilmu lah, dia kena belajar lah. Jadi si isteri, dia kena tahu peranan dia sebagai pengurus, dia kena tahu yang dia ada ketua, dan ketua tu perlu apa? Ketua itu perlu ditaati, ketua itu perlu dihormat. Dan kita tahu di antara perbezaan yang paling ketara di antara suami dan isteri, suami sangat-sangat memerlukan kepada rasa hormat seorang isteri kepada dia.
dia. So kalau sang suami dapat rasa betul-betul yang isteri dia menghormati dia, bukan sahaja sekadar mentaati secara membetul-tuli, mentaati tapi penuh dengan rasa tak puas hati, mentaati tapi tidak menghormati, si suami tak boleh nak berperanan dengan sebaiknya. Tapi kalau sang suami, dia rasa dia ditaati dan dia dihormati oleh isteri, terutama isteri, then comes anak-anak. So kalau dia dapat rasa yang itu, dia akan function dengan lebih bagus lagi, dia akan function dengan lebih positif lagi, dan impak yang kita dapat daripada situ akan lebih positif lah. Begitu juga dengan sang suami, dia kena tahu pula di antara perbezaan kalau suami, seseorang lelaki perlu kepada rasa hormat sang isteri pula perlu kepada rasa dia dikasihi, dia sentiasa dibelai oleh suami, dan sang suami kena tahu macam mana cara nak belai, macam mana cara nak menzahirkan kasih sayang kepada isteri, sebab itu yang diperlukan oleh seorang wanita. So kalau perbezaan ini dapat difahami, ilmu yang dipelajari oleh kedua-duanya, terutama kalau dalam konteks ni kita duk bercerita tentang wanita tu sendiri. So kalau wanita tahu tentang perbezaan ni dan dia boleh berkomunikasi dengan sang suami, dia boleh cakap apa yang dia perlukan, dia boleh cakap kat mana yang dia nak, saya rasa rumah tangga itu akan jadi harmoni. So bila rumah tangga itu harmoni, rijal-rijal ataupun individu-individu yang bakal lahir dalam rumah tangga tersebut adalah individu-individu yang akan memberi impak yang positif kepada masyarakat, kepada negara. Individu yang bakal lahir itu lahir daripada sebuah rumah tangga yang aman, sebuah rumah tangga yang harmoni, dan yang lebih penting lagi, sebuah rumah tangga yang ada agenda. So bila sang suami betul-betul tahu dia sebagai ketua dan sang isteri pula dia tahu peranan dia sebagai seorang pengurus, dia akan urus yang sebaiknya, dia akan urus yang sepatutnya terhadap ketua, dia akan urus seperti yang sepatutnya mengikut cara bentuk Islam, cara tata cara Islam kepada anak-anak dan seluruh ahli keluarga. Maka individu yang bakal lahir tu dia dapat rasa sense of wujudnya dia tu untuk apa, maknanya dia tahu agenda dia hidup itu untuk apa. Sebab benda tu dapat diperjelaskan kepada anak-anak. Kalau rumah tangga tu harmoni, masing-masing dapat menjelaskan agenda yang sebenarnya, semua benda tu dapat diterima dengan baik. Jadi kita perlukan kepada sebuah rumah tangga yang harmoni untuk capai yang itulah. Jadi salah satunya adalah dengan memahami peranan masing-masing, dengan memahami perbezaan masing-masing supaya rumah tangga tu harmoni, rumah tangga tu rukun. Untuk tips yang kedua, kita nak capai kepada keharmonian ini, selalu mengingatkan diri kita untuk mengejar barakah sebenarnya. Dalam rumah tangga, kita mengejar barakah, kita bukan mengejar bahagia. Jadi kalau kita tengok kan, banyak kan majlis-majlis perkahwinan, ucapan-ucapan kepada pengantin baru tu, hatta dalam media sosial pun banyak yang kita dengar, okey, semoga bahagia sampai syurga, semoga bahagia terjannah dan sebagainya. Tetapi kita lupa untuk selak balik sirah Rasulullah SAW, apa ucapan ataupun apa doa Rasulullah SAW kepada pengantin baru. Rasulullah tak doakan mereka supaya mereka bahagia sampai syurga kan? Apa yang Rasulullah SAW doakan kepada mereka? Dia lebih kepada barakah. Barakallahu lakuma, barakah kepada kamu, barakah ke atas kamu, dan semoga kamu berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Itu doa Rasulullah. Tak ada pun Rasulullah SAW sebut semoga kamu bahagia, semoga hidup kamu tenang dan sebagainya. Tetapi lebih kepada barakah. So kita pun maknanya dalam kita nak berusaha untuk mencapai kerukunan, keharmonian dalam rumah tangga, sepatutnya yang menjadi moto bagi kita semua, both husband and wife, adalah untuk mencari ataupun mengejar barakah, bukannya mengejar bahagia. Perkahwinan itu diibaratkan sebagai satu pelayaran. Kita berlayar dekat laut, takkan sentiasa tenang. Kita berlayar, mana ada pelayaran dalam pelayaran rumah tangga dalam dunia ni yang sentiasa tenang dan sentiasa bahagia. Hatta kita tahu dalam surah At-Tahrim pun kita dah boleh ambil ibrah yang sangat besar impak daripada diri kita, bahawa rumah tangga Rasulullah SAW sendiri diuji. Nak katakan ketika diuji itu, ada tak rasa bahagia dia? Masa diuji itu mesti masing-masing akan rasa, inilah dia, hilang kebahagiaan sekejap dekat sini kan. Kalau bahagia itu yang dikejar, bahagia itu yang menjadi moto utama dalam setiap perkahwinan, apabila tidak bahagia, kita mula gelisah, kita mula saling menyalahkan, kita mula saling mencari kesalahan orang lain, membenarkan kita, menyalahkan orang dan sebagainya lah. Apa yang sepatutnya kita buat adalah mencari barakah. Sebab
Dengan barakah datanglah apa sahaja ujian, tapi kalau kita tetap mengingatkan diri kita, yang kita cari adalah barakah Allah. Yang sempit akan jadi lapang, yang tak cukup akan jadi cukup, yang sedikit akan jadi cukup. Yang tak bahagia sebentar itu, tapi dengan barakah daripada Allah, kita akan terus berusaha supaya bahagia itu akan datang balik. Bagi saya, ni satu poin yang sangat penting untuk kita ceritakan balik kepada anak-anak muda, sebab trend sekarang, trend untuk anak-anak muda, dia lebih kepada nak bahagia. Kena bahagia. Rumah tangga kalau tak bahagia, cari jalan keluar. Rumah tangga kalau tak bahagia, buat apa nak duduk dalam tu? Hatta ramai di kalangan anak-anak muda kita sekarang pun dah mula tak payah kahwin lah, tak payah berumah tangga lah, sebab nanti tak bahagia. Sebab banyak sangat contoh yang contoh tidak bahagia itu dalam rumah tangga kawan-kawan di sekeliling dia. Jadi kalau itulah yang menjadi kunci utama mereka untuk berumah tangga, saya rasa itu satu kesilapan yang besar. Keharmonian takkan dapat dicapai. Tapi kalau kita kembali balik kepada doa Rasulullah SAW tadi, bahawa sebenarnya yang kita cari adalah barakah Allah dalam rumah tangga yang kita bina, itu dia lain cerita. Sebabnya kita pun sendiri tahu bahawa setiap rumah tangga itu diibaratkan sebagai peluang ibadah yang paling lama, yang paling panjang. So kalau barakah Allah lah yang kita kejar dalam ruang ibadah yang paling lama tu tadi, subhanallah, dengan barakah Allah tu tadi, usaha kita pada awalnya kita terima sakinah, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan mawadah, dan kemudian Allah akan anugerahkan kita dengan rahmah, maka itulah yang akan kita capai dengan mafhum barakah tu tadi. Kalaupun kita di saat kita tidak bahagia, kerana apa? Kerana kita disalah faham oleh suami contohnya. So bila barakah Allah juga yang kita cari, kita akan reda. Kita akan kata, well, it's okay. Salah satu point dia, kita kata tak apa, dalam kita nak mengejar barakah Allah, kita lebih rela hak kita tidak dipenuhi, tapi kita akan berusaha untuk menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Maknanya kita berusaha untuk memenuhi hak pasangan kita, dan hak kita berkorban sebab kita nakkan barakah Allah. So kita minta hak kita itu Allah penuhkan. Jadi bila itu yang menjadi moto dalam kehidupan rumah tangga kita, bayangkan, dia bukan sahaja isteri tu kena macam tu, suami pun kena berfikiran yang macam tu, berfahaman yang macam tu. Bayangkan sebuah rumah tangga tu macam mana. Bukan je kita nak kata bila dah ada barakah Allah tu, semua benda akan smooth, semua benda tak ada, pelayaran itu tidak akan dilanda dengan ribut dan taufan lah. Tak, ribut dan taufan tetap akan berlaku dalam mana-mana rumah tangga. Macam kita cakap tadilah, rumah tangga Rasulullah SAW juga diuji. Tetapi apabila barakah Allah itu yang dikejar, setidak-tidaknya poin yang tadi yang saya sebut tadi, bila barakah Allah itu kita kejar, dan kita tahu barakah Allah itu akan datang apabila kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin, semampu yang kita mungkin, dan kita mengharapkan hak kita itu dipenuhi oleh Allah, bukan dipenuhi oleh pasangan. Bayangkan kalau kedua-dua, isteri dan suami itu tadi, berfahaman begitu, berusaha ke arah itu untuk mendapatkan barakah Allah. Bayangkan what kind of rumah tangga yang kita dapat, keharmonian rumah tangga yang macam mana yang kita boleh sediakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kerukunan rumah tangga yang macam mana. Kita kena kejar barakah Allah, bukan mencari kebahagiaan saja. Sebab bila mencari kebahagiaan tanpa datang barakah Allah, kita bahagia tu dia subjektif. So bahagia tu mungkin bagi setengah orang, bagi dia rasa bahagia, tapi bagi pasangan tidak, dan itu akan menimbulkan konflik, dan itu akan mengkucak-kacirkan rumah tangga. Tapi apabila barakah Allah diletak di depan bagi kedua-dua, both suami dan isteri, insya-Allah the rest would be semuanya di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan Allah. Bagi tips yang ketiga, saya rasa persepakatan di antara suami dan isteri itu sangat perlu. So, kalau kita rasa dalam mana-mana organisasi, syura ataupun meeting tu sangat-sangat diperlukan untuk nak jaga, nak jalankan any program, nak jalankan apa benda, kita sentiasa melakukan syura. Kenapa tidak kita mengutamakan juga syura dalam rumah tangga? So, kalau dalam kita sebagai pengurus, ya wanita, ingatkan suami tentang pentingnya syura itu demi untuk kita dapat ataupun kita capai persefahaman di antara kita, untuk kita dapatkan kesepakatan bersama dengan ahli keluarga. So bila maknanya lazimi syura itu adalah tips yang ketiga yang saya nak kongsi dekat sini lah. Dan sentiasa melaksanakan syura, hatta kalau maknanya dia tengok pada isu, ada setengah-setengah isu memang kita akan laksanakan syura bersama suami dan isteri sahaja. Tetapi kadang-kadang bila kita perlu, ada keperluan untuk kita melibatkan seluruh ahli keluarga,
laksanakan. Sebab dia punya impak dia sangat positif melalui syura. Masing-masing akan rasa lebih difahami dan masing-masing ahli akan rasa mereka lebih dihargai. Maknanya buat keputusan, kita buat syura, kita buat likop keluarga. Jom kita ambil contoh simple aja lah. Kita nak vacation. Sekarang ni orang masing-masing merasakan pergi bercuti setahun sekali tu dah macam satu kemestian dalam mana-mana keluarga kan. Dia nak juga, dia akan usaha ke arah tu. Okey, so kita ambil yang ni, ambil point ni. Kalaulah nak pergi ke mana-mana untuk bercuti ni, bayangkan walaupun ketua keluarga tu dah decide dah dengan kemampuan dia nak pergi ke mana-mana, tetapi dia tetap mengadakan syura, bincang dengan isteri dan anak-anak, kita nak pergi kat mana dengan bajet yang kita ada. So apa dia komen daripada anak-anak, apa dia pendapat daripada anak-anak, pasti ahli keluarga tu akan merasa diri mereka dihargai, pandangan mereka didengari, tips-tips dia, pendapat dia tu nak juga diraikan oleh ketua keluarga. So kita sebagai pengurus, sebagai wanita, pastikan benda tu berlaku. Kita pujuk, kita ajak, kita ingatkan sang suami, sang ketua tu tadi, buat keputusan, jangan buat keputusan seorang-seorang, jangan buat keputusan abang seorang, libatkan juga seluruh ahli keluarga. Sebab banyak berlaku ketidakfahaman kerana suami buat keputusan sendiri ataupun isteri buat keputusan sendiri membelakangkan suami sebagai ketua. Yang suami pula akan buat keputusan sendiri sebab dia rasa dia ketua. Kalau dalam organisasi kita mementingkan syura, kenapa dalam sebuah rumah tangga yang saya kira dia jauh lebih penting sebenarnya? Sebab macam kita cakap di awal tadi, sebuah rumah tangga itulah yang akan melahirkan individu yang akan membentuk masyarakat, yang akan membentuk negara. So penting tak pentingnya sebuah keluarga, sebuah rumah tangga itu sebenarnya boleh di-groom, boleh dilibatkan syura kat dalam tu untuk memastikan dalam perbincangan tu nanti kita boleh tanam macam-macam matlamat, macam-macam aspek. Kenapa perlunya pergi bercuti? Kenapa perlunya ada AJK, PIC. So masing-masing ahli itu diasuh sejak dari kecil untuk faham nak buat sesuatu tu dengan penuh kefahaman, dengan penuh matlamat, dan bila dah besar, okey, matlamat tu agenda. So hidup dia sentiasa ada agenda. Saya kira sekarang ni kalau kita tengok kan, nak katakan tentang penting tak pentingnya kita ada agenda, kalau kita bincangkan, baru-baru ni saya baru je sembang dengan anak-anak kan. So kita nampak perbezaan di antara negara kita dengan contohnya Korea. Sebab sekarang ni Korea sangat famous dengan K-drama dia, dengan K-pop dia, dengan K-beauty dia, macam-macam. Hatta makanan mereka pun sekarang ni sangat-sangat meluas dekat negara kita. Macam mana benda tu boleh berlaku? Sedangkan pada tahun 1980-an dulu, Korea termasuk salah satu daripada negara yang sangat terkesan dengan kejatuhan ekonomi pada waktu tu, kebergantungan syarikat-syarikat mereka yang banyak terhadap IMF pada ketika tu, yang menyebabkan mereka memang down sangat. Tetapi kenapa bila diorang realise kesilapan diorang bergantung kepada IMF, mereka bangkit, dalam masa berapa tahun je mereka boleh berjaya seperti mana sekarang. Sedangkan kita ni duk macam itulah juga daripada dulu. Hatta kalau kita nampak sekarang ni, kita bukan makin naik tapi kita makin menurun, merudum kan. Why? Saya nampak dengan jelas dekat sini mereka membangunkan balik negara mereka Korea tu sebab diorang ada agenda diorang. Diorang nak bangunkan balik, dan cara nak bangun tu dengan K-beauty diorang. Cara nak bangunkan tu dengan K-drama diorang. Dan kita tengok macam mana dia nak, kalau dari sudut K-drama dengan makan, kita buat sedikit perbandingan lah. Nak katakan bila diorang ada agenda dan diorang berpegang, diorang bergerak dengan agenda, diorang berjaya. Agenda dia untuk upkan negara diorang sendiri melalui makanan. So dalam cerita-cerita mereka, dalam K-drama mereka yang mereka ketengahkan kepada dunia dan sangat famous sekarang ni, hatta anak-anak muda kita pun sekarang ni dah tergila-gilakan dengan K-drama. Apa yang diorang tonjolkan dalam drama-drama mereka? Makanan mereka. Sebutlah apa-apa pun, saya pun tak erti nak sebut apa benda makanan mereka, tapi sampai kita buka berapa banyak outlets makanan Korea, bandingkan dengan drama-drama kita yang bagi saya sifatkan tidak ada agenda. Tidak ada agenda untuk menaikkan makanan tempatan contohnya. Tidak ada agenda untuk menaikkan negara ni, nama negara ataupun makanan negara untuk kita boleh buka outlet sebagaimana yang berjaya dibuat oleh Korea. Makanan kita, kalau dalam drama-drama kita, asal ada appointment makanan, apa yang kita tonjolkan dalam makanan kita? Kita akan rasa gah dengan menonjolkan western food. So kita tak ketengahkan makanan kita. Itu contoh
contoh yang saya nampak lah, maknanya bila hidup kita tidak ada agenda yang jelas untuk kita bangunkan negara kita, makanan kita, cara hidup kita, kita jadi seperti mana yang kita jadi sekarang. Berbeza dengan negara Korea yang memang daripada awal dulu untuk diorang bangkit balik, kajian dah dibuat. Untuk mereka bangkit balik tu, apa yang mereka buat? Agenda untuk menghidupkan balik negara itu ditanam kepada setiap rakyat dia, dan mereka bersatu tau. Mereka regardless apa fahaman politik mereka sekalipun, dia orang bersatu dalam usaha untuk membangunkan negara sebab mereka ada agenda yang jelas. So kita pun kena follow macam tu juga, dan benda tu boleh kita mulakan dengan keluarga kecil kita. Ajar anak-anak kita, didik anak-anak kita supaya hidup ni ada agenda. Bila dalam syura tu, benda ni boleh didiskus dengan lebih berkesan lah impak dia bila benda tu didiskus dalam syura, dalam likak, dalam pertemuan kita dengan ahli keluarga. Dia akan meninggalkan satu kesan yang lebih positif daripada kita sembang-sembang sikit-sikit sambil-sambil. Ni sangat penting. Sebab tu saya kira lazimi syura itu termasuk dalam salah satu tips macam mana kita nak capai satu kerukunan rumah tangga yang akan melahirkan individu-individu yang boleh menyumbang kepada negara kerana mereka punya agenda yang sangat jelas.